والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا لرضاء الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات. اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل، واحفظنا من الخطأ والضلال، فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة، ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا، وبالخير يا فتاح فافتح لنا، وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amma ba'du. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang masih lagi memberikan kepada kita kesempatan meneruskan kehidupan kita sehari-hari serta dikekalkan di dalam nikmat iman dan nikmat Islam, serta diberi taufik oleh Allah pada ketika ini dihimpunkan oleh Allah, dipertemukan kita di dalam majlis yang sangat mulia, yakni majlis ilmu. Diharapkan para hadirin hadirat, para muhibbin yang sedang mengikuti senantiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala diberi kesihatan, keafiatan yang baik untuk ibadat. Insya-Allah sama-sama kita menghadirkan niat yang ikhlas. Mudah-mudahan Allah merezekikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan berkat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kitab Misbahul Munir, insya-Allah. Rumi. Muka surat 93. 93 pengen dan ada pula. Muka surat 93, perenggan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Dan ada pula yang menerima tariqah dan bertahlil sekuat-kuatnya sehingga nampak Tuhan di dalam dunia ini, dan membesarkan akan guru lebih daripada membesar akan Tuhan. Jadi sekarang ni musannif rahimahullahu ta'ala nak mengingatkan kepada kita jenis-jenis ajaran ataupun fahaman yang menyimpang daripada syariat Allah, yang mana golongan-golongan ini adalah golongan yang telah menjadi murtad, wal'iyadzabillah min dzalik. Jadi musannif menyatakan kepada kita di sini bukan untuk mengikut, bukan supaya kita mengikut, bukan, tetapi sebagai peringatan agar kita berwaspada dan berhati-hati. Seandainya kita dapati ada golongan-golongan yang tertentu, tariqah yang tertentu, yang mana mereka menjalani syariat yang salah,
dan akidah yang salah, maka wajiblah kita menjauhkan diri. Tariqah maknanya jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan dibimbing oleh guru-guru yang mursyid. Ini tariqah. Tariqah ni ada macam-macam tariqah. Yang mana di dalam tariqah ini murid-muridnya dibimbing secara khusus oleh guru tentang jalan-jalan zahir dan batin, amalan zahir dan amalan batin, supaya segera ataupun sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa hukumnya mengambil tariqah tertentu? Hukumnya tidaklah wajib, tetapi afdal. Tariqah ni, guru-guru mursyid ni ibaratnya macam nahoda lah. Kalau kita nak pergi ke sesuatu pulau ke ataupun satu tempat dengan bahtera, nak kena ada nahoda. Kalau tanpa nahoda boleh kita sampai, tapi sukar. Boleh sampai tapi payah, sebab kita tak ada ilmu. Ini di dalam nak berjalan kepada Allah Ta'ala ni, kita tidak ada ilmu, tidak ada pengetahuan, tidak ada pengalaman. Maka di sini perlukan guru yang mursyid untuk membimbing amalan zahir dan amalan batin kita, supaya kita boleh berjalan kepada Allah dengan ibadat zahir dan batin itu seperti yang sepatutnya. Jadi dibimbing, dijaga, dipantau, diberi nasihat, dikawal. Tu macam kita ni, orang awam ni, kalau kita tidak bertariqah pun tak ada masalah sebenarnya. Tapi nak sampai kepada Allah tu dengan sendiri itu agak sukar lah. Kita tak tahu jalan, tak tahu macam mana jalan nak pergi. Amalan zahir kita, amalan hati kita, tidak ada yang membimbing. Pandai-pandai kita lah. Nasib baik sampai lah. Nasib tak baik pergi ke lain. Kapal kita dah sampai kat pulau, dah dekat dah, pusing. Dia pusing entah ke mana-mana. Tu guru yang mursyid tadi tu penting, guru yang nak membimbing kita, supaya zahir dan batin kita itu senantiasa mematuhi syariat Allah. Orang ahli sufi ni, orang-orang tariqah ni adalah orang-orang yang sangat-sangat menjaga syariat Allah. Jangan kita ingat orang-orang sufi, orang tariqah ni mengabaikan syariat. Tak. Mereka lah yang sangat-sangat menjaga syariat Allah. Dia nak pastikan amalan kita zahir dan batin itu betul-betul menempati seperti mana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Berakhlak zahir dan batin dengan akhlak yang mulia-mulia. Baik. Jadi ada pun yang nak diterangkan di sini tariqah yang sesat. Bukan semua tariqah itu sesat. Tidak semua tariqah itu sesat, kebanyakannya semua betul. Semua mengikut syariat, akidahnya betul. Tapi ada juga yang tariqah yang tertentu syariatnya menyimpang. Contohnya di sini. Jadi jangan baca, jangan salah berhenti. Kat kitab ni jangan salah berhenti. Iaitu mana? Menerima tariqah, dan di dalam tariqah tu perjalanan dia bertahlil sekuat-kuatnya sehingga nampak Tuhan di dalam dunia. Itu yang sesat. Dengan berzikir sekuat-kuat hati itu boleh tengok Tuhan dalam dunia. Itu yang menyalahi syariat. Itu yang menyalahi akidahnya. Bukan bertahlil sekuat-kuat itu yang menjadikan sesat. Bukan. Faham baik-baik? Faham tidak ni? Lama kan kita tengok orang zikir kuat-kuat, terus kita cop sesat. No. Karaoke lagi kuat daripada orang berzikir.
siap pasang speaker. Betul tidak? Dah terang-terang duk nyanyi lagu cintakan makhluk. Kalau nak ikut sesat tu lagi sesat lagi. Ni orang sebut nama Allah, la ilaha illallah, ya Latif, macam-macam. Duk menyebut-nyebut nama Tuhan sesat, dia katanya. Jangan macam tu, jangan sekat jarang macam tu. Lepas tu kita orang awam ni kena mengaji. Kebodohan dalam agama ni akan menjadi fitnah pada diri kita sendiri. Kita pun tak pernah belajar, tak pernah mengaji, ke surau pun tidak, fardu ain pun tak lepas. Basuh dulu, berak kendian. Basuh dulu, berak kemudian. Basuh dulu, kencing kendian. Bila tengok benda yang kita jarang tengok, terus kita cop, ni sesat ni. Ini ajaran sesat ni, ini fahaman sesat ni. Padahal kita yang bebal bodoh ni, kita tak pernah belajar, tak pernah dengar, tak pernah tahu. Sebab tu jangan tinggalkan, jangan jauhkan diri kita daripada majlis ilmu, jangan. Jangan kita duduk dalam kebodohan, jangan selesa dengan kebodohan agama tu, jangan. Kerana kebodohan agama tu lebih jahat lagi daripada kejahatan, kezaliman orang kafir terhadap orang Islam. Kejahatan orang kafir terhadap orang Islam tidak boleh meragut iman dan Islam. Kejahatan, kezaliman orang kafir terhadap orang Islam tak boleh meragut iman dan Islam orang mukmin. Kejahatan orang kafir terhadap orang Islam tidak boleh menyebabkan amalan kita tidak diterima oleh Allah. Akan tetapi yang menyebabkan amalan kita ditolak, tidak diterima oleh Allah, dan kadang-kadang boleh menyebabkan jadi syirik, murtad, adalah kebodohan agama yang ada dalam diri kita sendiri. Itu lebih berbahaya lagi. Kebodohan terhadap agama tu lebih bahaya lagi. Baik. Jadi bertahlil sekuat-kuatnya tu tak ada jadi masalah. Yang salahnya di sini beriktikad dengan bertahlil sekuat-kuat tadi boleh tengok Tuhan di dalam dunia. Mustahil, tidak akan berlaku dan tak berlaku di dalam dunia ini boleh melihat Allah kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain daripada itu tidak. Walaupun pada akal kata harus, tapi tidak berlaku sekali-kali, melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baginda dapat memandang kepada zat Allah sewaktu di dunia lagi. Adapun di hari kiamat besok sewaktu di dalam syurga itu tidak ada iskal, itu tak ada kemuskilan. Semua muslimin mukminin nanti setelah mereka berada di dalam syurga Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mentajallikan zatnya, membuka peluang kepada wali-walinya yang berada di dalam syurga itu memandang kepada zat Allah tanpa kaifiat. Bukan bermaksud Allah berada di dalam syurga, bukan. Sewaktu mukminin di dalam syurga itu Allah memberi peluang mereka memandang kepada Allah tanpa kaifiat. Maksudnya tak boleh diceritakan kaifiatnya bagaimana, kerana Allah Ta'ala itu kekal bersifat dengan mukhalafah. Sifat mukhalafah Allah tu bukankah sifat yang wajib? Wajib Allah bersifat dengan mukhalafah, yakni tidak menyamai dengan segala sesuatu, sedia kala lagi dan kekal selama-lamanya. Kekal selama-lamanya Allah Ta'ala itu tidak menyamai dengan segala sesuatu pada segala sudut, pada segala pihak. Okey. Jadi walaupun maknanya selepas daripada mati, nanti kita berpindah di alam kiamat, alam akhirat, setelah duduk ke dalam syurga yang neraka, wal'iyadzabillah min zalik, setelah Allah humbankan mereka ke dalam neraka, tetap Allah Subhanahu wa taala itu dengan sifat-sifat kamalannya. Sifat-sifat kamalan Allah itulah yang tidak terhitung tu.
Yang tidak terhitung banyaknya yang kita dah mengaji tu, sifat 20 tu kan, tu yang paling tidak yang mesti kita kena ambil tahu satu persatu sebanyak 20. Adapun hakikat sifat kamalan Allah Ta'ala itu tidak terhingga banyaknya. Jadi sifat kamalan Allah tu sifat yang wajib, yakni sifat yang mesti ada dan kekal ada pada zat Allah selama-lamanya, tak akan berubah menjadi tiada. Jadi di antara sifat kamalan Allah Ta'ala itu apa? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, tidak menyamai dengan segala sesuatu. Cuma sewaktu muslimin mukminin nanti di dalam syurga, sewaktu itu Allah nak memuliakan mereka, Allah Ta'ala nak memuliakan penduduk syurga itu, maka Allah Ta'ala membukakan hijab kepada penduduk syurga dapat memandang kepada Allah tanpa kaifiat, yang mana memandang kepada Allah Ta'ala itulah setinggi-tinggi, sedahsyat-dahsyat nikmat syurga yang paling lazat sekali. Mudah-mudahan kita semua direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabb, amin ya Rabbal Alamin. Bukan bermaksud memandang Allah dalam syurga tu Allah duduk dalam syurga, bukan. Maha suci Allah daripada bertempat berpihak. Itu akidah kita. Jadi barang siapa yang mendakwa dia melihat Tuhan di dalam dunia secara jaga, dalam jaga ni, dalam sedar begini, dia kata dia dapat memandang Allah, maka kufur. Na'udzubillah. Adapun di dalam tidur, mimpi, itu harus. Memandang kepada Allah dalam tidur, melihat Allah dalam tidur, itu hukumnya harus. Tapi walaupun dia memimpi melihat Allah dalam tidur, tetap tak boleh mengkhabarkan, tetap tidak boleh menceritakan bagaimana berlaku di sisi siapa? Imam Ahmad kalau tak silap. Adapun melihat secara jaga begini, sedar begini, itu mustahil. Baik, jadi kalau ada tariqah-tariqah yang begitulah fahaman dan pegangannya, itu adalah di antara puak-puak yang sesat lagi menyesatkan. Ada pun tariqah yang betul syariatnya, tok gurunya yang mursyid itu bermazhab, akidahnya Asy'ariyah, Maturidiyah, ngajilah, bolehlah. Tapi kalau tok guru dia tu tidak bermazhab, akidahnya bukan ahli sunnah wal jamaah, bukan Asy'ariyah Maturidiyah, maka janganlah. Kalau kita nak menghukum, nak mengatakan sesuatu tariqah itu sesat, nyatakan apa kesesatan dia. Jangan membuat fitnah dan jangan bermudah-mudah menuduh-nuduh. Takut kita menuduh orang-orang soleh. Takut kita menuduh sesat orang yang soleh. Ni tengok orang bertahlil tak pernah dengar, yang kita tahu la ilaha illallah, tu je zikir yang kita tahu. Tu pun dapat tahu bila ada kendu, bila ada kendu. Dan satu lagi, bila kambing datang surau. Bila kambing datang surau, tu imam buat tahlil lebih kurang 2-3 kali lenggok, baru kita tahu la ilaha illallah. Kalau kambing tak datang, muka kita pun tak nampak. Sebab tu bila dengar orang zikir Allahu, ini pelik ni, ini sesat ni. Allah, sangat-sangat jahil lah kita. Dan membesarkan akan guru lebih daripada membesarkan akan Tuhan. Maksudnya apa? Dia mendahulukan arahan guru dan membelakangkan perintah Allah. Gurunya kata berzikir, solat tak perlu, dia pun taatlah tadi. Dia pun berzikirlah tanpa sembahyang. Kita ni kena berzikir sahaja, fardu ain, tak wajib belajar, tak perlu belajar. Dengan berzikir kita akan sampai martabat yang tinggi. Fardu ain, tak payah mengaji. Tu sesatlah tu, faham? Kalau tok guru dia tu betul mursyid, dia pasti akan menjaga syariat akidah sebenar-benar. Dia akan jaga syariat dirinya, akidah dirinya dan orang-orang yang berada di bawahnya. Maka adalah semuanya itu murtad. Na'udzubillah. Murtad ni apa? Keluar daripada
Islam. Walaupun dia orang Arab, walaupun dia orang Melayu, walaupun dia orang bangsa Arab, dia bangsa Melayu, bila begitulah fahaman dan pegangannya, murtadlah dia, terkeluarlah dia daripada Islam. Jadi kufur mereka itu dengan ijma'. Muafakat ulama kata kafir golongan yang macam tu. Jadi hati-hati. Hati-hati, sebab tu kita orang awam ni ngaji fardu ain dulu betul-betul supaya tidak mudah tertipu. Supaya tidak mudah tertipu ni. Kita tak nak mengaji fardu ain tu iman duk pekik-pekik ajak datang surau, marilah mengaji fardu ain malam ni bab solat, malam ni bab puasa, malam ni bab haid, bab tanggungjawab suami isteri. Kita buat dia tak nak mengaji, lepak kedai kopi, tak nak mengaji. Kalau mengaji tak apalah, lepak kedai kopi pun. Dia mengaji siang, malam dia lepas maghrib dia lepak kedai kopi, tak ada masalah. Ini siang pun tak ngaji, malam pun tak ngaji, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun tak ngaji-ngaji, duduk lepak kedai kopi. Jumpa pula kawan, ikut aku nak pergi belajar malam ni. Mana? Jom lah. Ini ngaji cepat sampai. Tak payah nak jalan pusing jauh-jauh. Ini straight aja, terus sampai kepada Allah, terus naik tinggi martabat jadi wali. Kita kena Yesus seronok lah. Tak apalah, aku nak pergi dengar-dengar dulu. Boleh teman kita. Dah terikut. Habislah. Banyak macam tu tuan-tuan. Banyak ada puak-puak tu kat tempat kita ni. Ada puak-puak tu kat tempat-tempat kita ni, ada puak-puak tu. Tapi oleh kerana dia sikit, dia buat sorok-sorok. Dia main cuit-cuit. Kalau dia main cuit-cuit, takut orang tahu. Dah kalau betul benar, kenapa kau nak sorok-sorok? Zohirkanlah, biar orang lain semua pun sampai kepada Allah dengan segera. Kenapa kau nak sorok-sorok kalau dah betul? Betul tak? Buka kuliah, buat kuliah. Kalau betul ajaran tu, fahaman tu betul, ikut syariat, betul akidahnya, ngajar. Kenapa nak pukul 3 pagi? Dulu ada tuk guru kita kata, Pak Aman ni, dia kata awal-awal tak boleh baca. Pak Aman ni tak boleh baca awal-awal. Dia kena tengah-tengah malam, lewat-lewat waktu sunyi-sunyi. Kenapa? Sebab ilmu ni kalau lembu dengar, lembu pun boleh sampai. Jadi ada waktu tertentu biar lembu ke bawah tidur. Yang yang anak murid ni pun cahaya. Padahal dia nak menyorokkan pahaman dia tu, takut orang-orang awam ni tahu. Macam tu sekali. Dia kata kalau lembu kebau dengar ilmu ni, dia akan dapat juga. Sebab tu kena sorok-sorok. Sama 2 kali 5 macam lembu juga yang ngajar, dengan yang ikut lebih teruk daripada lembu lagi. Itulah bahaya bila kita tak nak mengaji asal-asal fardu ain ni. Macam itulah kita tak tahu benda tu betul ke tidak. Nafsu kita ni dia memang mudah nak melekat dengan benda-benda yang jahat. Dia mudah tertarik dengan benda-benda yang menyalahi syariat. Dia mudah tertarik. Sebab tu ada pahaman-pahaman macam tu. Moga Allah Ta'ala pelihara, jaga diri kita, anak bini kita dan keturunan kita sampai kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Maka adalah semuanya itu murtad, jadi kufur mereka itu dengan ijma'. Oleh itu wahai saudaraku, ini nasihat daripada Tuan Pengarang kita kepada kita semua, khususnya diri saya dan ahli keluarga saya khususnya. Oleh itu wahai saudaraku yang bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpenghulu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah di sini dengan makna wajiblah kamu menjauhi, hendaklah kita menjauhkan diri dan memastikan anak bini kita menjauhi daripada tarikan dan pengaruh mereka itu yang sesat. Sebab apa? Kalau terpengaruh jadi kafir. Allah Ta'ala dah pesan dah, wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan kamu mati melainkan kamu itu di dalam beragama Islam. Maka jangan buat benda-benda yang mengkafirkan kita. Jadi hati-hati.
Kalau kita tak jaga-jaga, oh bahaya. Kata ulama, orang yang jahil ni dia dekat sangat dengan kafir, dekat sangat nak jatuh kufur tu, nak jadi murtad tu mudah sangat-sangat. Mudah sangat-sangat. Orang yang jahil ni mudah sangat-sangat nak jadi kafir. Sebab tu kita kena takut dengan jahil tu, kena jauhkan diri kita daripada kejahilan agama, khususnya akidah. Khususnya akidah. Kena larikan diri daripada yang namanya kebodohan agama. Kena rapat dengan ilmu, rapat dengan agama, kena mengaji. Susah setara mana pun, cari duit sebanyak mana pun, jangan tinggal majlis ilmu. Fardu ain khususnya. Dan hendaklah pula kamu mengetahui bahawa berzikir dan bertahlil itu suatu perkara yang sunat. Jadi berzikir, berwirid, itu adalah sesuatu amalan yang disunatkan, bukan diwajibkan. Apa arti sunat? Perkara yang diperintah oleh Allah ke atas mukallaf sebagai perintah yang tidak muktamad. Itu sunat. Mudah kita kata sunat ini galakkan daripada Allah kepada kita hamba. Allah menggalakkan supaya mengamalkan amalan yang sunat-sunat tadi agar terisi masa-masa kita yang kosong itu dengan ibadah. Selepas daripada kita mengamalkan, membuat benda yang wajib-wajib, dah mengaji fardu ain, lepas tu dah solat, apa lagi kewajipan, khidmat pada mak bapak kita, khidmat pada suami contohnya. Suami dah cari nafkah, dah tunaikan tanggungjawab, ada masa lapang, nak buat apa ni? Buat amalan yang sunat-sunat tadi supaya masanya terisi dengan pahala. Itu asalnya. Sebab orang-orang soleh dulu-dulu ni dia tak suka buang masa. Dia tak nak masa dia tu berlalu tanpa ada pahala kebajikan. Sebab itulah tutup guru kita tengok tutup guru kita dulu-dulu penuh amal ibadat. Daripada pagi sampailah jejak ke malam penuh dengan amalan dia. Dengan wirid ni, wirid tu, amalan ni, amalan tu. Lalu mereka mengajak kita masyarakat supaya memperbanyakkan amalan-amalan yang sunat-sunat. Contohnya macam tadi tu, berwirid, bertariqah. Supaya kita boleh mengisi masa-masa lapang kita dengan pelbagai jenis ibadah. Satu lagi, supaya kita tidak bosan di dalam sesuatu ibadat. Kalau sembahyang aja bosan tak? Bosan tak kalau sembahyang aja? Bosan aja tak? Jujur. Ngaji aja bosan tak? Kan mudah kalau jujur macam tu. Tak nak ngaku ni payah masalah kita ni. Tak nak ngaku. Malas tak mengaji? Tak rajin. Nafi juga. Padahalnya malas. Nafi tak. Nafsu kita memang malas jemu, meluat, menyirap, menyampah yang namanya ibadat ni. Itulah hakikat nafsu kita orang awam. Lebih baik kita mengaku. Sebab Tuhan tahu. Jadi mereka mengisi masa-masa mereka itu dengan pelbagai jenis ibadat supaya kita tak bosan. Ada masa baca Quran, ada masa solat fardu, ada masa solat qada, ada masa pergi ngaji ilmu yang wajib-wajib fardu ain, ada masa buat yang sunat-sunat. Jadi tak adalah bosan. Kalau sembahyang aja bosan. Jadi pelbagaikan ibadat, pelbagaikan ibadat supaya tidak bosan beribadat. Kita ni kena pelbagaikan ibadat. Jangan semayang aja. Pelbagaikan. Ada masa semayang wajib, lepas tu qada, lepas tu kalau sesekali nak buat sunat-sunat boleh. Lepas tu ngaji fardu ain pula. Lepas tu pergi ngaji dengar-dengar fardu kifayah pula. Lepas tu apa lagi amalan dia? Buat pergi ziarah mak ayah contoh. Yang perempuan pula khidmat pada suami. Tu ibadah lah tu. Dalam keadaan dia tak sedar, daripada dia celik mata sampai dia pejam mata, 24 jam tadi duduk dalam ibadat. Jangan kata tak boleh beribadat 24 jam.
Kalau sembahyang 24 jam memang tak boleh. Tapi kalau nak beribadat dalam 24 jam tu boleh. Nak tidur, niatkan ibadat. Tidur jadi ibadat. Tidur berapa jam? 10. Ahli sains kata, kalau kurang seminit gila. Tu yang kita jaga betul-betul tidur. 10 jam. Kalau kurang, gila. Orang soleh tu dia tidur 1 jam je sehari. 24 jam tu 1 jam je dia tidur. Ataupun 2 jam. Tak gila pun dia kan? Lagi cerdik daripada kita. Kita 10 jam. Tak boleh. 9 jam tak boleh. Kena jaga tidur. Wah, kan main lagi kita pesan ni. Tidur 10 jam. Orang soleh-soleh dia tidur sekejap je. Dia sayang masa dia. Dia sayang masa dia. Jadi bila tidurnya tak gila 3-4 jam dia tidur, tapi niatnya untuk ibadat. Aku nak tidur, nanti pukul 3, pukul 4 aku nak bangunlah beribadat. Maka tidur dia yang 3-4 jam itu ibadat dah. Pahala dah tu. Kan bangun dia sembahyang sunat lah, beginilah begitu sampai ke subuh. Lepas tu subuh pergi masjid pula, ibadah lagi. Pergi balik masjid tu ibadat lagi. Singgah kedai kopi, belanja orang makan, ibadah lagi. Lepas tu balik nak solat duha pula, ibadah lagi dah pukul 9-10. Kan balik dia kata apa? Nak pergi ziarah lah mak ayah. Ibadah pula situ. Sambil-sambil tu dia berselawat, berzikir. Nampak tak? Kan ibadah tu ada pahala lah tu. Jangan kita ingat ibadat ni semayang je. Kalau orang perempuan, selain daripada dia semayang, dia khidmat dengan suami dia. Suami dia kata, awak tolonglah saya buat kerja rumah ni. Dia pun khidmatlah dengan suami dia. Pahala tu ibadat tu. Ibadat tu, walaupun dia tak sempat nak solat duha, tak sempat nak baca Quran, dia khidmat ikut arahan khidmat ikut perintah suami dia tadi. Walaupun asalnya benda tu harus, tapi bila suaminya suruh jadi wajib. Besar pahala tu. Wajib. Benda harus, tapi bila suami kata awak boleh tolong saya tak hari ni, tolong uruskan rumah tangga ni, dia pun uruskan, jadi wajib tu. Maknanya dia buat tu dapat pahala wajib. Dapat pahala wajib, bukan pahala sunat, pahala wajib tu. Dia khidmat dengan suami dia tu. Dia sembahyang sunat duha. Yang seorang sembahyang sunat duha, yang seorang ni khidmat kerana taat perintah suami. Besar lagi pahala yang khidmat dengan suami daripada yang sembahyang duha tadi. Faham tak tahu? Faham tidak perempuan? Lepas ni kalau suami ada, tak payah nak buat rajin-rajin duha lah, tahajud lah, terkejut lah. Yang suami tak ada, main TikTok. Time suami ada, dia buatlah warak dia. Wirid ni, wirid tu. Tanya suami ada, dia baca wirid ni, baca wirid tu. Lepas semayang sunat, semayang lagi. Lepas semayang sunat, semayang lagi. Tanya suami tak ada, dia main TikTok, layan cerita Korea, tengok Bollywood. Khidmat dengan suami dia pahala lagi besar lagi daripada semayang sunat dan baca Quran. Faham tak? Dah bila tahu ibadat pahala besar, boleh tak mengeluh? Boleh. Jangan mengeluh. Semayang boleh tak mengeluh? Semayang boleh mengeluh? Aduh, letih semayang, bosan semayang, boleh je tak? Penat semayang ni, boleh? Sebab apa tak boleh? Lepas tu isteri khidmat dengan suami, uruskan rumah tangga, ibadat ke tidak? Boleh mengeluh? Boleh pula. Tadi ibadat semayang tak boleh mengeluh. Ibadat khidmat dengan suami boleh mengeluh. Mana punya pahaman ni? Hati-hati tuan-tuan. Dalam media ni macam-macam pahaman ada, jangan salah ikut. Dah nama ibadat, tak bolehlah nak mengeluh. Kan khidmat pada suami itu ibadat, janganlah mengeluh. Samalah macam semayang tadi, tak boleh mengeluh. Mengaji, tak boleh mengeluh. Penat lah, susah lah mengaji ni, penat lah semayang ni, bosan lah, letih lah semayang ni. Boleh?
Begitulah juga bila kita khidmat pada rumah tangga kerana suami tadi, itu ibadat. Maka samalah juga, jangan mengeluh-ngeluh. Nanti kurang pahala, silap-silap tak jadi ikhlas pula tu nanti sekarang. Rugi kita. Tapi kalau nak buat sunat juga minta izin. Awak saya nak sembahyang duha boleh? Suami kata, buatlah, tak ada masalah. Tak apalah. Macam tu. Habis. Satu perkara yang sunat-sunat yang dikerjakan akan oleh ulama-ulama yang soleh selepas daripada mereka itu melaksanakan kewajipan-kewajipan mereka itu, kerana mereka itu takut merugikan akan masa mereka itu sendiri. Sebab mereka ni orang-orang soleh dulu-dulu takut, risau, bimbang. Masanya berlalu tanpa ada pahala. Inilah di antara perkara yang orang-orang soleh takut. Takut tak ada ibadat, takut masanya berlalu tanpa pahala. Kita takut tak ada duit. Kita takut juga. Kita risau juga. Risau tak ada duit. Risau orang tak pandang kita. Risau orang tak hormat kita. Risau orang tak kagum dengan kita. Itu yang kita takut, risau. Takut kita tak masyhur. Salah tempat takut tu. Tempat takut tu salah letak. Masa bazir masa tak takut pula. Tak ada ibadat tak takut pula. Tak solat tak takut pula. Tak tutup aurat tak takut pula. Tak mengaji agama tak takut, tak risau pula. Tapi kalau tak ada pakaian mahal-mahal, kita risau, sedih. Tak ada duit banyak-banyak, kita risau, kita takut, kita sedih. Maknanya kita takut luput nikmat dunia. Tapi kita tidak takut luput nikmat akhirat yang kekal tu, kita tak takut. Wal'iyadzabillah min dzalik. Moga Allah baiki hati kita. Amin ya rabbal alamin. Kerana mereka itu takut merugikan masa mereka itu. Kalau begitu, kita ni orang awam ni, saya masuk sekali, kita semua ni, nasihat daripada Tok Guru pengarang kita ni, kalau begitu kita yang kurang serba-serbi ini. Kita yang kurang serba-serbi ni, ilmu kurang, amal kurang, taat kurang, maksiat banyak, maksiat zahirnya banyak, maksiat hati lebih banyak lagi. Kalau begitu kita yang serba-serbi kurang ni, kurang mengaji, kurang beramal, kurang yang baik-baik, kurang yang jahat-jahatnya banyak, hendaklah mendahului segala yang wajib. Kena dulukan yang wajib. Wajib ni ada dua. Satu jenis wajib perbuatan dan satu lagi jenis wajib pengetahuan. Wajib dalam bentuk perbuatan, contohnya macam sembahyang, menutup aurat, itu wajib perbuatan. Wajib perbuatan, mana wajib buat. Wajib buat sembahyang, wajib buat tutup aurat. Wajib taat ibu bapa, wajib taat pada suami, itu wajib perbuatan. Dan satu lagi wajib pengetahuan, yakni apa ilmu yang wajib kita kena buat, kena belajar. Kalau tak belajar berdosa. Kalau wajib perbuatan tadi, kalau tak buat berdosa. Kalau wajib dalam bentuk ilmu pengetahuan, tak menuntut ilmu tu kalau kita tak belajar berdosa. Mana dia? Daripada belajar akidah. Kena belajar ilmu akidah. Inilah kitab yang kita baca ni, kitab akidah lah, tapi dah nak habis dah ni. Wajib belajar akidah. Wajib kena mengaji ilmu akidah. Siapa yang belum ada belajar lagi ilmu akidah ni, cepat-cepat. Kerana belajar akidah ni wajib, bukan sunat, bukan fardu kifayah, tapi fardu ain. Kita suami wajib belajar, bini kita pun wajib belajar juga. Siapa yang nak mengajar bini? Kita, bukan ustaz. Ustaz tak wajib ajar bini kita, kita wajib ajar bini kita. Sebab tu suami sepatutnya kena pakat-pakat keluar, datang ke surau masjid, mengaji ilmu fardu ain, kerana dia yang wajib mengajar bini mereka, bukan ustaz. Ustaz tak wajib ajar bini kita, kita wajib ajar bini kita. Sebab tu laki-laki
Kena keluar rumah cari ilmu fardu ain, kemudian balik ajar bini. Cara semayang, cara tutup aurat, cara taat ibu bapa macam mana, cara taat pada suami macam mana, cara mandi hadas macam mana. Kita suami kena ajar. Kalau suaminya tak alim, tak pandai, maksudnya wajib suaminya carikan guru. Carikan ustazah ke, carikan guru ke, mengajar bini dan anak-anak kita. Tak ada ustazah, ustaz tak ada masa nak datang rumah kita, wajib kita bawa anak bini kita belajar. Wajib kita ajak anak bini kita pergi belajar ataupun suruh dia pergi belajar agama. Kalau kita mengajar pun tidak, carikan guru pun tidak, bawa tempat belajar pun tidak, suruh pun tidak, siap. Nanti kita kena belasah cukup-cukup dengan malaikat. Suruh bini kita, dia memang sukalah. Kita tak suruh tu, memang dia punya mahu. Ingat suami-suami sedunia. Suruh bini kita pergi mengaji, kita tak suruh, memang dia punya mahu lah. Memang dia punya mahu. Dia seronok duduk rumah tengok TV, main handphone. Suruh dia mengaji, dia tak nak ikut, dia derhaka. Suami kata, awak malam ni dekat surau Bina Palma, malam ni ada ngaji bab fiqh, bab haid ke apa entah tahu, pergi ngaji. Dia kata tak nak, sakit perut. Dia bawa lolok sakit perut. Asal suruh-suruh dia sakit perut, senggugut lah, inilah itulah. Dia derhaka kepada suami dia. Wajib isteri, bila suami kata pergi mengaji itu, wajiblah dia pergi. Kalau dia tak pergi, dia derhaka. Bila dia derhaka, kena laknat dengan malaikat, dengan Allah. Na'udzubillah. Dan mengerja segala suruhan seperti semayang puasa, dan umpamanya kemudian jelok dan celoh gatik. Apa dia tu? Semayang, belajar akidah, tutup aurat, yang wajib-wajib dah tadi dia kata, dulu kan yang wajib-wajib. Kemudian jelok dan celoh gatik, maknanya kalau ilmu pula, ngaji tauhid, ngaji fiqh. Fiqh ni nak belajar mandi wajib, nak belajar bab haid nifas, nak belajar macam-macam lah undang-undang ibadat tu. Kemudian belajar tasawuf untuk baiki hati, untuk buang dunia yang ada dalam hati kita tu, supaya ada akhirat di dalam hati kita. Tu mengaji tasawuf supaya hati kita, sifat-sifat yang kotor-kotor tu boleh buang, gantikan dengan sifat yang terpuji, yang Allah redha. Tu tasawuf, fardu ain juga. Kemudian belajar fardu ain, satu lagi tajwid. Tajwid, khususnya tajwid yang bersangkut paut dengan solat, dengan sembahyang kita. Itu dia. Itu ilmu. Semak balik, semak diri kita, yang suami semak, yang bini semak. Aku dah mengaji belum 4 ilmu tadi? Semak, aku dah mengaji belum? Ataupun aku dah ajar belum bini aku 4 ilmu tadi? Kalau belum, duduk dalam dosa. Cepat-cepat. Kalau tak, mati bawa dosa-dosa tu. Jaga-jaga suami. Jangan kita ingat dah belikan kereta mewah tu, kita dah jalankan tanggungjawab kan? Dah belikan rumah 3 lapis tu, kita dah jalankan tanggungjawab? Belum lagi tu. Ada tanggungjawab yang lain yang Allah wajibkan atas diri kita suami. Bagi ajaran, bagi ilmu yang fardu ain kepada bini dan anak-anak kita. Kalau tak, nanti kita azab di hari kiamat. Itu perintah Allah. Di samping itu, tu tadi maksudnya jelok dan celoh gatik tu. Kalau bahasa kita sini, sambil-sambil tu, tu jelok dan celoh gatik. Maknanya sambil-sambil tu, dah semayang, dah puasa, dah belajar yang fardu ain, tu sambil-sambil tu, di samping itu mengerjakan yang sunat-sunat. Buatlah yang sunat-sunat juga. Sebab apa tu? Supaya tidak terlalu rugi. Makna tak rugi masa. Tak rugi masa. Kewajipan ni bukan daripada pagi sampai ke malam, betul? Semayang berapa minit je, kuliah fardu ain macam ni, berapa minit je, ni pun dah nak habis dah. Nampak tak? Apa tu?
Kan banyak lagi masa tu. Jadi nak isi masa yang lapang tadilah, masa kosong tu, buat yang sunat supaya membiasakan diri pada mengerjakan segala yang disuruh, dan supaya tidak puas dan jemu. Puas tu makna jemu lah. Puas bosan. Kalau bahasa sana duduk Kelantan tu puas. Bosan tu puas, boring. Puas tu mana boring. Supaya tidak boring supaya tidak boring dan tidak jemu beribadat. Jadi pelbagaikan. Ada masa buat yang wajib-wajib, bila sampai waktu yang wajib-wajib, buat yang wajib-wajib. Kemudian selepas daripada buat yang wajib-wajib, buatlah yang sunat-sunat juga, supaya tak jemu, supaya tak bosan beribadat. Dan jika kamu terdahulu, dan jika kamu terlalu tekun diri kamu, maknanya kalau tekun sangat buat yang wajib-wajib sahaja, buat yang wajib-wajib saja, kemungkinan kamu akan jadi jemu. Buat benda sama. Dah kalau macam tu, tinggal semayang sebab jemu. Dah, bukan maksud begitu. Yang wajib tetap kena buat, jemu tak jemu wajib kena buat. Lama kang salah faham, jangan tidur. Nanti kang salah faham kalau tidur. Dia kata malam tadi kalau jemu boleh tinggal. Bukan. Yang wajib jemu tak jemu wajib jemu. Si nak kena taat dengan suami, jemu boleh? Boleh? Tak? Betul? Si nak kena taat dengan suami, jemu. Dah tu? Time jemu tak payah taat, macam tu. Jemu tak jemu kena taat sebab benda wajib. Semayang, jemu kan semayang fardu jemu, lepas tu boleh tinggal? Tak boleh. Jemu keluar rumah je nak kena tutup aurat, keluar rumah je nak kena bergelubung, jemu, lepas tu tak payah tutup sebab jemu. Yang wajib jemu tak jemu, ikhlas tak ikhlas, wajib buat. Maka Allah Ta'ala pun jemu pada memberi balasan kepada kamu. Mana kalau kita jemu beribadat, maksudnya jemu, lepas tu kita tinggal, maka tak dapatlah kebajikan. Allah tak jemu-jemu nak bagi pahala dekat kita. Kita buat sekali, Allah balas 10 kali lipat, Allah balas 70 kali lipat ganda, Allah balas dengan 300 kali ganda. Punyalah pemurahnya Allah. Dia tak jemu-jemu, asalkan kita buat saja, dia balas berlipat ganda. Tak padan dengan kita buat tu, Allah balas berlipat kali ganda. Ni hari Jumaat ni, malam Jumaat ni, lagilah pahalanya banyak ni. Duk mengaji ni dah lah wajib. Kalau hari-hari bukan Jumaat pun besar dah pahala belajar ni. Malam Jumaat ngaji fardu ain, lagi besar lagi pahalanya. Tapi kalau tak ada fardu ain, pengajian fardu ain malam Jumaat, gantikan dengan yang sunat, baca Yasin. Ada juga surau-surau yang ke kepala juga. Dia kata malam Jumaat mulai minggu depan ni, insya-Allah kita nak isi lagi satu kuliah fardu ain lah. Sebab masjid kita ni tak ada kelas fardu ain. Jadi malam Jumaat tu, majlis baca Yasin tu kita gantikan dengan pengajian fardu ain. Tak nak. Mau ditarik telinga dia. Fardu ain tu lebih dulu lagi. Faham tu? Baca Yasin tu bagus. Bukan tak bagus. Bukan kita kata sesat bid'ah macam golongan tu. Kalau tak ada program pengajian fardu ain, isikan dengan baca Yasin. Kalau tak nak baca Yasin, boleh baca Al-Kahfi. Kan pukul 12 malam baru balik. Ada berani? Yasin adalah yang mudah kita nak baca, bukan perwajibkan baca Yasin. Faham? Boleh. Golib orang dah jadi adat dah. Daripada dulu malam Jumaat baca Yasin. Besar fadilat baca Yasin. Dah suara lain tak ada fadilat ke? Ada. Baca lah. Al-Kahfi. Nak tengok imam tinggal ke dengan imam-imam cabut lagi ni tinggal. Al-Kahfi.
Boleh, tak ada masalah. Okey, minggu depan tuan-tuan dan puan, kami malam Jumaat kita gantikan Yasin, kita tak baca. Daripada maghrib rapat ke Isyak baca Qul Huwallah sebanyak-banyaknya. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Yasin tu orang dah pilih dah, sebab apa? Sambil-sambil lelap mata pun boleh ikut orang baca. Dah terbiasa baca. Bukan masuk wajib baca Yasin, surah lain haram baca. Itu barulah bid'ah. Barulah sesat mengarut tu. Ni dah tak ada orang kata wajib ni. Orang kata sunat baca malam Jumaat baca Yasin. Nak ganti surah lain boleh? Inna a'tayna daripada maghrib sampai Isyak boleh? Silakan. Tapi kalau ada cadangan fardu ain, itu lebih utama lagi. Itu lebih utama lagi sebab wajib. Tu yang baca-baca Yasin tu banyak mandi wajib tak sah lagi tu. Baca Yasin. Baca Yasin ni datang, fardu ain ni tak datang. Tu pun satu penyakit dia tu. Baca Yasin datang, fardu ain tak datang. Tu semua kena tipu lah tu. Kecuali dia dah alim fardu ain tu lain. Tapi kalau diri sendiri itu tak alim lagi, fardu ain tak lepas lagi, dia nak pilih baca Yasin malam Jumaat je, fardu ain tasawuf tak ngaji, sifat 20 tak nak ngaji, fiqh tak nak ngaji, tu dosa. Berdosa meninggalkan fardu ain. Innallaha la yamillu walakin tamullu, bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala tidak jemu pada memberi pahala, dan tetapi kamu yang terlebih dahulu jemu pada mengerjakannya. Allah tak jemu kita nak bagi kita pahala sebanyak-banyaknya. Tengok contoh orang yang sabar, orang yang tak pernah penat dengan sabar. Dia tak pernah penat dengan sabar, padahal sabar tu pahit, sepahit-pahit tu. Sabar pahit tidak? Ke macam gegula? Kalau macam gegula, ramai orang telan. Oleh kerana pahitnya sabar tu, tak ramai orang sanggup nak telan. Padahal dengan kesabaran itulah dia boleh naik darjat di sisi Allah. Kalau kita kerja, majikan kita hantar pergi kursus, tinggalkan anak bini kita sekejap, dalam sebulan dua naik 10 pangkat, nak ke tidak? Kalau kau pergi kursus ni sebulan 10 pangkat naik, bukan satu je, 10 naik, nak ke tidak? Walaupun terpaksa meninggalkan anak bini, tapi oleh kerana ganjaran dunia itu tadi nampak, ini kalau balik kira duit tak habis dah ni. Kira duit tak habis ni balik ni. Sanggup pergi. Sebab ganjaran dunia. Sanggup sabar tinggalkan bini je jauh, tinggalkan laki je jauh sebab nak naik pangkat, naik gaji. Sanggup pergi tu tanah Arab tu, kerja sana, bayaran berlipat kali ganda. Tinggalkan laki, tinggalkan anak, sabar dia. Sabar tu, kalau tak sabar dia tak boleh tinggalkan tu anak bini dia, laki dia, pergi. Sebab nak dapat bayaran mahal-mahal. Betul dah tu. Tapi kita tak sanggup nak sabar dengan ujian yang Allah sedangkan pangkat darjat kelebihan yang Allah Ta'ala nak bagi kepada orang sabar ni tak boleh nak digambarkan betapa banyaknya. Beratus-ratus kali ganda. Setiap kali dia sabar, setiap kali itu Allah Ta'ala naikkan darjatnya beratus-ratus darjat. Sabar dengan taat 300 darjat. Nak buat taat ni, nak buat apa yang Allah suruh ni kena sabar. Kalau tak sabar, kita tak boleh mengaji, tak boleh semayang, tak boleh tutup aurat. Jadi nak kena sabar. Nak menjunjung perintah Allah tu sabar. Jadi orang yang sabar dengan nak buat taat, Allah naikkan 300 darjah. 300 pangkat naik sisi Allah. Lepas tu sabar dengan maksiat, dalam hati tergerak nak buat maksiat, nak buat benda yang menderhakai Allah, dia tahan, dia tak nak buat. Bila datang keinginan tu dia tahan sungguh-sungguh, dia lawan sungguh-sungguh, naik 600 darjah. Setiap kali datang nak buat maksiat, dalam hati dia sabar, dia tahan sehingga dia tak buat, naik 600 darjat. Besok datang lagi ujian,
Setan ajak buat maksiat, dia sabar lagi, dia tahan lagi, dia kawal lagi, sehingga dia tak buat maksiat pada hari itu. Naik lagi 900 darjat, 600 darjat lagi. Banyaklah. Allah Maha Kuasa. Lepas tu datang pula bala, benda yang tak diingini oleh nafsu. Datang pada diri kita benda tak sedap, benda yang kita tak nak, tapi datang dengan qada dan qadar Allah. Dengan aturan Allah. Allah dah tetapkan ini bahagian ujian kau. Kau tak boleh lari. Kau mana-mana pun kau akan dapat benda ni. Maka sampailah benda itu, sedangkan kita tak nak benda itu berlaku. Datang dengan kehendak Allah. Kita dah belajar kan tauhid. Tidak berlaku sesuatu perkara buruk baik zahir batin itu melainkan dengan kehendak Allah. Bukan datang dengan sendiri tanpa Tuhan tahu, tanpa Tuhan kehendak. Allah lah yang siapkan ujian itu untuk diri kita. Lalu dia sabar dan bersangka baik dengan Allah. Dia sabar dengan kepedihan, dengan keperitan hidup dia. Macam-macam ujian Allah Ta'ala bagi, lepas satu-satu, lepas satu-satu, lepas satu-satu. Sebenarnya Allah nak menaikkan darjatnya semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Yang mana sabar dengan bala ni paling tinggi darjatnya, 900 darjat Allah bagi. Bayangkan, makin banyak sabarnya, makin tinggi darjatnya di sisi Allah. Bayangkan bagaimana kedudukannya besok di sisi Allah di hari kiamat. Di hari kiamat besok, macam mana orang yang macam ni di sisi Allah besok hari kiamat? Sebab dalam hidupnya penuh dengan ujian, lalu dia bersabar dan bersangka baik dengan Allah. Dia tak mengalah. Itulah tujuan kita belajar mengaji. Kita belajar bab sabar, belajar bab sabar. Allah ujilah. Kalau tak, apa faedahnya kita mengaji kalau tak nak digunakan? Jadi Allah bagi kita ilmu ni sebab Allah nak suruh kita amalkan. Maka Allah ujilah, betul ke kau ni beramal dengan ilmu yang tentang sabar ni? Allah bagi, Allah jadikanlah ujian-ujian yang menguji kesabaran. Apabila dia sabar, dia beramal, dia ingatkan kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala nak bagi, dia sabar, maka dapatlah dia apa yang Allah Ta'ala janjikan tadi. Allah naikkan 900 darjat, Allah ampunkan dosa-dosa dia yang dulu-dulu. Kita banyak dosa tak dulu-dulu? Jadi di antara cara Allah nak cuci adalah dengan Allah bagi ujian, supaya kita sabar. Kerana sabar itu menghapuskan dosa-dosa. Kecuali kita berasa kita memang tak ada dosa. Kalau kita rasa kita tak ada dosa, tak apalah. Dah kita macam malaikat, tak pernah buat dosa, tak payahlah nak sabar-sabar. Allah tidak membuat sesuatu yang sia-sia. Semuanya baik. Cuma hati kita yang mandang tak baik dengan apa yang Allah aturkan. Na'udzubillah. Moga Allah bagi taufik kepada kita jadi orang yang sabar. Allahumma ja'alna min ibadikas sabirin. Ya Allah, jadikan kami daripada hamba-hamba-Mu yang sabar. Sebab sabar itulah jambatan nak ke syurga Allah Ta'ala. Sabar. Kalau tadi atas dunia naik pangkat berlipat kali ganda, 2-3 naik 2-3 daripada gaji 3 angka jadi 6 angka. Dengan sebab sabar dalam kursus ke mana dia nak pergi, pun kita nak sangat-sangat sebab tahu dah kelebihannya. Tak apalah, sabarlah sekejap, menangis melalak marung sekejap, tinggalkan anak bini jauh-jauh, tapi lepas ni besok senanglah aku. Ni kena fikir macam tu lah. Tak apalah, menangis meraunglah depan Allah, ya Allah bagilah aku sabar, ya Allah. Asalkan besok aku di hari kiamat selamat, ya Allah, daripada azab, daripada kesusahan. Kita kata kita nak tolong anak-anak kita, nak tolong adik-beradik kita di hari kiamat besok, maka kitalah terlebih dahulu kena perbaiki ibadah kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang istimewa di sisi Allah. Dengan itu besok mudah-mudahan Allah memberi kepada kita peluang untuk menyelamatkan orang-orang yang kita sayang. Faham tak?
Tapi nak dapat pangkat tu, nak dapat macam tu, kena darjatnya tinggi di sisi Allah. Di antara cara nak tinggi darjat sisi Allah adalah dengan memperbanyakkan sabar. Sabar ni nak pakai atas dunia. Dalam syurga tak ada sabar dah. Dalam syurga tak ada sabar. Dalam syurga tak ada ujian. Dalam syurga tempat berehat serehat-rehatnya. Atas dunia ni memang sabar kena junjung atas kepala kita, baik laki, baik perempuan. Baik suami, baik bini. Kena junjung sabar tu atas kepala kita. Supaya kita menjadi hamba yang diredai oleh Allah. Siapa tak sabar, tak dapat dah. Nanti kita yang menyesal. Menyesal kita tengok orang lain selamat, dapat nikmat dalam syurga, kita diazab oleh Allah, menyesal kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Kalau begitu, janganlah kamu mendahului yang sunat-sunat daripada yang wajib. Kalau macam tu, janganlah buat yang sunat-sunat, tinggal yang wajib. Lepas tu kalau sembahyang qada ada, Ustaz, macam mana Ustaz? Kalau sembahyang qada ada, boleh ke nak buat yang sunat-sunat? Boleh, asalkan yang qada jangan tinggal. Tu pendapat ulama satu lagi. Satu lagi berat, pendapat ulama yang satu lagi berat, tak boleh buat yang sunat-sunat selagi tak habis qada. Pun kalau kita nak ikut yang tu, silakan, tak ada masalah. Faham tak tu? Kalau kita nak ikut pendapat ulama yang mengatakan tak boleh nak sembahyang sunat selagi aku ni tak habis qada, tak boleh, haram buat sembahyang sunat, ditegah buat sembahyang sunat. Kalau kita nak ikut yang tu, silakan, tak payah bergaduh. Kalau kita nak ikut pandangan ulama yang longgar sikit, dia kata boleh nak buat sembahyang sunat, tapi dengan syarat yang qada mesti kena buat macam biasa. Qada mesti buat hari-hari macam biasa. Lepas tu kalau sesekali nak duha, sembahyang duha, nak sembahyang sunat wudu, masuk masjid, nak tahiyatul masjid, silakan. Tapi qada jangan tinggal. Yang tak bolehnya mana? Yang sunat pun tak buat, yang qada pun tak buat, yang fardu tunai pun tak buat. Tu tak ada, tak dapat nak nolong lah tu. Kerana yang wajib itu berdosa bagi yang tidak mengetahui. Kalau contoh ilmu yang wajib, kita tak tahu, berdosa. Kita wajib solat, kita tak tahu tentang solat, berdosa. Kita wajib basuh najis, setiap kali pakaian kita kena najis, wajib basuh najis. Kalau waktu kita nak guna sembahyang, tiba-tiba kita tak tahu cara basuh najis, berdosa, tak tahu. Ada masa kita duduk dalam hadas besar, maka wajib menyucikan diri daripada hadas besar. Tiba-tiba kita tak tahu cara nak mengangkat hadas besar macam mana, berdosa. Dan tidak mengerjakan dia. Dan makna kalau jenis perbuatan yang wajib kita tak buat, berdosa. Dan perkara yang wajib diketahui itu amat banyak, aku sebutkan akan dia setengah-setengahnya di dalam huraian yang akan datang ini. Maka berkata aku, huraian pada menyatakan perkara-perkara yang wajib diketahui akan dia serta i'tiqad. Jadi dalam tajuk ni musannif nak bagi tahu kita di antara perkara-perkara yang wajib kita kena tahu dan wajib hati kita menyungguhkan. Ada banyaklah. Bermula tiap-tiap barang yang didatang akan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada segala pekerjaan agama dan segala khabar-khabar yang mengkhabar ia Rasul dengan perkara daripada perkara-perkara yang gaib dan sebagainya, itu semuanya wajib atas tiap-tiap mukallaf menerima serta i'tiqad dan mengaku di dalam hatinya dengan tentu sungguh sekalian itu. Jadi apa-apa sahaja perkara yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada tentang perkara yang nyata ataupun perkara yang gaib ataupun perkara yang telah berlaku ataupun perkara yang lagi akan berlaku, semuanya itu wajiblah kita membenarkan, menyungguhkan di dalam hati. Jangan pertikai.
Nabi cerita tentang umat dulu-dulu begini, wajib kita percaya. Nabi cerita tentang alam akhirat, wajib kita percaya. Akhirat tak berlaku lagi, kiamat tak berlaku lagi. Tapi Nabi cerita dah besok di hari kiamat dalam neraka ada yang begini, ada yang begitu. Tak berlaku lagi kiamat. Tapi Nabi dah bagi tahu. Allah Ta'ala pun dah bagi tahu dalam Quran. Nabi bagi tahu dalam hadis-hadisnya. Di hari kiamat besok manusia macam mana dekat padang mahsyar tu. Padahal kita tak dihimpunkan lagi. Tapi Nabi bagi tahu dah. Macam mana yang Nabi bagi tahu, begitulah yang akan berlaku. Punya azab, punya susahnya di padang mahsyar besok. Matahari atas kepala kita, bertelanjang bogeh, bini tak kena laki, laki tak kena bini, anak-anak buat hal masing-masing. Ada yang jadi babi, ada yang jadi anjing, ada yang jadi beruk dekat padang mahsyar besok. Benda tak jadi lagi, tapi Nabi dah cerita. Wajib kita yakin benda itu. Supaya kita apa? Berwaspada dan hati-hati. Kalau tak nak duduk dalam keadaan dan suasana yang sedemikian, maka di sini kita kena jaga-jaga, hati-hati jangan melanggar perintah Allah. Ada yang dulu atas dunia ni manusia, sempurna tubuh badannya, tapi bangkit daripada kubur jadi babi, jadi anjing, jadi monyet, macam-macam kalau ada yang gunting lidah sendiri, ada yang pecahkan kepala sendiri, ada yang kemaluannya bernyala-nyala dengan api. Na'udzubillah. Allah, macam-macam jenis azab siksaan dalam neraka itu Nabi cerita dah. Padahal belum berlaku lagi. Nak cerita apa tu? Nak bagi tahu benda tu pasti akan jadi begitu. Kalau kita tak nak, maka kenalah jaga-jaga sementara kita hidup ni. Belajar hukum hakam Allah, agama betul-betul fahamkan dan usaha amalkan. Minta tolong dengan Allah supaya bagi taufik, boleh mentaati perintah Allah zahir dan batin. Mudah-mudahan kita tak termasuk dalam golongan orang-orang yang diazab di hari kiamat besok. Ada yang berenang dalam peluhnya sendiri. Ada yang peluhnya sakat pinggang, ada yang peluhnya sakat dagu, ada yang tenggelam dalam peluh, macam-macam lagi. Ada yang mulutnya dituangkan dengan tembaga panas, ada yang dituangkan mulutnya dengan air besi panas. Makan buah zakum. Buah zakum tu buah yang berduri yang Allah jadikan daripada api neraka. Lapar dalam neraka tu. Laparnya sangat dahsyat, tapi makanannya bukan nasi biryani. Makanannya api. Dahlah duduk dalam api, lapar, makan api. Dahlah duduk dalam api, haus, minum api. Tak ada lain dah. Itulah nasib kita kalau kita derhaka kepada Allah. Fikir-fikir, renung-renung. Benda tu bukan dongeng. Sebab tu wajib beriman dengan hari kiamat, wajib yakin adanya hari kiamat dan perkara-perkara yang akan berlaku di hari kiamat, sama ada tentang nikmatnya ataupun azabnya. Supaya kita waspada sementara hidup ni. Sementara hidup ni waspada, hati-hati, buat silap cepat-cepat minta ampun maaf dengan Allah. Buat silap dah tentu kita bukan malaikat. Taubat, mengaku bersalah, menyesal, patut usaha lagi, kawal lagi, perbaiki lagi, jaga-jaga, terjatuh lagi, minta ampun lagi. Itulah kerja kita. Itulah kerja kita. Dah memang jenis kita ni jenis buat dosa. Dah memang jenis kita pendosa. Kita bukan jenis malaikat. Kita jenis manusia yang jenis berdosa. Dah tentu berdosa. Sebab tu Allah suruh minta ampun, taubat sungguh-sungguh, Allah akan ampunkan. Tapi kita tak nak kitalah yang rugi. Allah, na'udzubillah, mudah-mudahan Allah selamatkan diri kita, anak bini kita daripada azab neraka Allah. Amin ya rabbal alamin. Tak tertanggung tuan. Macam-macam baca, ada free duk buka ceramah-ceramah dalam media
Azab di hari kiamat. Dengar. Lepas tu fikir, agak-agak aku boleh tahan lah agak-agak aku tahan tak dan mengaku dalam hatinya dengan tentu sungguh ada bagi Allah Ta'ala beberapa banyak rasul-rasul dan nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam dengan jalan ijmal. Selain daripada tu, wajiblah kita beriman, mengaku, yakin bahawasanya ada di sisi Allah Ta'ala itu ramai para rasul dan para nabi yang diutuskan oleh Allah. Wallahu a'lam. Jadi nanti kita sambunglah lagi bila-bila InsyaAllah mudah-mudahan dengan berkat majlis ilmu pada malam ini, berkah malam Jumaat ini, Allah Ta'ala mengampunkan dengan berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkah doa-doa ibu bapa kita, alim ulama kita, mudah-mudahan kita semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapa kita, ibu bapa mertua kita, anak isteri kita, ahli keluarga kita, semuanya tak terkecuali, kawan-kawan kita, kenalan kita, jiran tetangga kita yang muslim sekaliannya, mudah-mudahan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah malam Jumaat yang mulia ini, mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati, diredai oleh Allah, senantiasa kita dipilih oleh Allah. Sejahat apapun kita, seleka apapun kita, mudah-mudahan Allah tidak lupa untuk memanggil, menjemput kita, memberi taufik untuk hadir di dalam majlis-majlis ilmu yang memberi manfaat. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, diberi umur yang berkah, rezeki yang halal, luas lagi berkah, ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba yang sabar sampai mati. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una. Rabbana fakki ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli qutri untha wa dzakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum minna تقبل يا كريم.